Assalamualaikum and welcome back to my channel guys. Thank you kepada semua telah memberikan sokongan kepada channel aku ni, so that channel aku ni boleh grow lagi kat YouTube. I really appreciate support guys. Teruskan lagi sokongan korang. Untuk kisah yang aku nak sampaikan untuk korang hari ni adalah berkaitan dengan satu kes yang boleh dikatakan unsolved case lah cerita dia ya guys. Okay, benda ni terjadi dekat Philadelphia, Amerika Syarikat, di mana mayat seorang budak telah ditemui di dalam sebuah kotak, dan sehingga sekarang identiti budak itu kan masih tak dapat lagi diselesaikan. Mereka tak tahu siapa sebenarnya identiti budak yang dijumpai dalam kotak ni tau. Okey, dan budak ni ataupun kes ni telah diberikan nama dia sebagai The Boy in the Box. So, ini adalah kisah dia guys. Macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. The Boy in the Box ni kan, dia adalah satu gelaran yang diberikan kepada seorang kanak-kanak lelaki yang umur dia sekitar 4 sehingga 6 tahun yang telah mati akibat dibunuh. Dan mayat dia itu telah dibungkus di dalam sebuah kotak, dan punca dia dan juga identiti masih lagi belum terungkap guys berkaitan dengan kes ini. So, kejadian ini dia berlaku pada Februari 1957 apabila seorang pemburu dia telah menemui satu kotak yang kecil dekat dalam hutan. Okey, dia ni tengah nak buru lah kan, nak buru binatang ke apa kan. Dia tengah jalan-jalan dalam hutan, tiba-tiba dia nampak satu kotak ni kan. Dia pun macam, apa benda ni kan. So dia pun macam curious nak tahu apa yang ada kat dalam kotak tu. Mungkin dia ingat ada harta karun ke, emas ke apa kan. Okey, so dia pun cubalah untuk membuka kotak tersebut. Dan sekali dia buka kotak tu guys, memang terkejut beruk weh. Okey, apabila dia telah menemui mayat seorang kanak-kanak lelaki dalam keadaan terbaring, dalam keadaan yang bogel, dan juga telah disarung dengan selimut. Kalau aku jumpa macam tu kan, memang aku pucat mat, pucat weh gigi aku semua tau. Okey, so dia pun macam cuak gila. Tetapi sepatutnya, yalah, kalau secara kebiasaan dia, kalau orang jumpa mayat tak kisahlah mayat sesiapa kan, mesti akan buat laporan polis kan. Tetapi lelaki ni tak guys, dia tak buat laporan tersebut tau. So apa hal pula kan mangkuk ni tak nak buat laporan pihak polis kan? Okey, sebab dia risau dia risau dirinya ni akan didakwa. Sebab pada masa itu dia sedang memburu secara haram. Dekat US kan, area-area sana kan, bila kau nak buru-buru binatang ni, dia punya certain polisi tau. So mungkin lelaki ni dia telah melanggar lah polisi tersebut. So dia tak buat laporan pihak polis, dia pun terus meninggalkan kawasan tersebut. Hei kau ni, wahal betul lah. Kemudian selepas itu, selang beberapa hari, seorang pelajar universiti yang bernama Frederick Benosis, dia pun lalu dekat tempat yang sama tau. Okey, dia pun sama terkejut nampak kotak tu kan. Dia pun macam, apa jadah kan, apa yang ada kat dalam kotak ni kan. Member pun dia buka juga guys, dan sama juga member pun terkejut apabila dia telah menemui mayat kanak-kanak tersebut dalam keadaan bogel dan juga telah disarung dengan selimut. Dan dalam dia punya terkejut tu, of course lah, kita fikir macam, okey, budak ni dia ni adalah seorang budak yang baik kan, dia pergi buat laporan pihak polis kan. Tapi tak juga guys. Okey, ni seko lagi mangkuk ayun, dia tak nak buat laporan pihak polis tau. Okey, so apa sebab dia kan? Sebab kenapa dia tak nak buat laporan pihak polis, sebab pada time tu guys, budak ni kan, dia tengah skoreng satu budak sekolah perempuan tau, dekat sekolah yang berdekatan dekat hutan tersebut tau. And dia macam takut nak memberikan keterangan. Itulah skodeng lagi kerja kau kan. Nampak kau dah jumpa mayat, kau pun dah kelabu asap kat situ kan. Aduhai. Tetapi tak lama selepas itu kan guys, dia ni kan, Frederick ni, dia telah didorong oleh seorang paderi apabila dia telah memberitahu kepada paderi tersebut yang dia telah terjumpa mayat tersebut kan. Dia pun teruslah membuat laporan ke pihak polis. Mungkin dia dapat nasihat ke apa kan. And mungkin lah lepas dia dah skoreng-skoreng tu, dia rasa bersalah ke apa, dia singgah gereja lah kot pada masa itu Tertiba member Surat Insaf lah. Good boy Frederick, good boy Okey, dia pun telah membuat laporan kepada pihak polis.
Jadi selepas laporan telah dibuat berkenaan dengan mayat budak tersebut, mestilah kan nak tahu apakah punca yang telah terjadi dekat budak tu kan. Okey, jadi ketika otopsi yang telah diadakan bagi mengenal pasti identiti mangsa, seorang doktor yang bernama Joseph Spellman, dia menganggarkan umur mangsa tersebut berusia di antara 4 sehingga 6 tahun. Dan dekat tubuh badan mangsa tu juga dia telah terjumpa beberapa kesan luka, dan dia punya luka tu agak unik tau, okey, sebab luka itu kan berbentuk huruf L di bawah dagu mangsa, di mana ia telah menarik perhatian pihak polis. Jadi Dr. Joseph ni pun dia telah menjelaskanlah bahawa mangsa itu telah dipukul di bahagian kepala dengan sebuah objek lalu menyebabkan kematian dia, dan mangsa itu juga didakwa telah ditenggelamkan di dalam air beberapa ketika selepas dia telah meninggal dunia. Wih, kesian lah jadi kat budak ni kan, kena hentak lepas tu kena, yelah, aku tak tahu apa sebab dia kena tenggelam dalam air, tapi bapak mental weh. Jadi berkenaan dengan mayat mangsa tersebut, siasatan oleh pihak polis telah dibuka pada 26 Februari 1957. Cap jari mangsa dia ambil, dan polis pada time tu mereka yakin bahawa identiti mangsa akan diketahui. Confident mat pihak polis ni, bagus okey, respect aku korang Jadi berkenaan dengan The Boy in the Box ni, dia digambarkan sebagai seorang yang mempunyai mata berwarna biru, kulit yang cerah, dan rambut dia berwarna coklat yang telah dipotong, dan kuku-kukunya juga telah dipotong dengan kemas. Dan dia juga mempunyai lebam yang banyak di seluruh tubuh badan dan juga dekat wajah dia tau. Okey, dan terdapat beberapa pihak-pihak pakar yang membuat spekulasi bahawa disebabkan cuaca yang sejuk, kanak-kanak itu mungkin telah terbaring dalam kotak antara 2 ke 3 hari sehingga 2 hingga ke 3 minggu. Lama juga kan kalau sampai 2-3 minggu kan. Tak tahu macam mana rupa mayat budak tersebut. Pada mulanya kan, polis ni kan, mereka yakin bahawa akan ada orang yang akan melaporkanlah tentang kanak-kanak yang hilang ke, ataupun gambar-gambarnya telah diedarkan di seluruh kawasan tau. Dan di mana itu akan menyebabkan identiti anak dan juga pembunuh itu akan terungkap lah, basically kan. Okey, tetapi yang aneh dia kan guys, tak ada seorang pun yang tampil untuk memberitahu pihak polis sebarang maklumat yang berguna. Cuma berkenaan dengan kes ini kan, dia dah macam pihak polis dah buat siasatan semua, so dia dah menjadi macam kecoh sikit tau. Okey, jadi kes ini dia telah mendapat juga perhatian daripada pihak media, dan disebabkan itu sebanyak 400,000 risalah telah diedarkan di sekitar kawasan Philadelphia. Dan risalah tersebut juga mengandungi wajah mangsa. Cuma malangnya guys, usaha ini juga tidak berjaya dan identiti mangsa masih lagi kekal sebagai satu misteri. Dan bukan itu saja tau, okey, even dia punya cap jari dan juga tapak kaki kanak-kanak itu kan tak dapat dikesan tau apabila dibandingkan dengan pangkalan data negara dan juga rekod hospital tempatan. Kiranya memang orang boleh kata memang Mak Saleh katalah diorang ni dah hit a brick wall tau. Diorang tak ada jumpa apa-apa jawapan ataupun solution berkenaan dengan kes ini. Cuma yang bagusnya pihak-pihak yang berwajib ni semua mereka tidak berputus asa lah. Okey, sebab pihak penyiasat mereka kembali ke tempat kejadian beberapa kali untuk mencari bahan bukti. Namun mereka hanya berjaya untuk menemui beberapa barangan yang dipercayai milik mangsa tersebut. Dan polis pada kemudiannya mereka telah beralih fokus kepada selimut yang digunakan untuk membaluti tubuh badan tersebut tau. Tubuh badan mangsa tersebut tau. Okey, so mereka berharaplah bahawa bahan bukti ini dapat digunakan untuk mencari si pembunuh berkenaan dengan The Boy in the Box ni. So mereka pun telah menghantar selimut itu kepada pihak forensik lah untuk dianalisis. Okey, tetapi harapan mereka terkubur guys. Okey, disebabkan hasil analisis tersebut tidak seperti yang mereka harapkan. Cuma walaupun kan diorang tak jumpa whatever proof ke identiti semua kan, mereka juga berjaya mengeluarkan beberapa bukti lah daripada kes ni Okey, seperti rambut budak itu telah dipotong kasar dan juga telah terletak di seluruh tubuh badannya. Bermaksud ia telah dipotong semasa dia mati tau. Okey, dan untuk tangan dan kaki dia pula berkedut menunjukkan mangsa telah ditenggelam dalam air untuk masa yang lama sebelum ataupun selepas dia telah meninggal dunia. Selain itu, kanak-kanak tersebut mungkin dia mengalami penyakit mata yang kronik tau, and dia juga
telah dianggap yang dia ni tidak makan selama 2 hingga 3 jam sebelum kematian dia. Dan untuk selimut yang telah dihantar ke pakar forensik tu kan, okey, selimut yang telah dibalutnya itu kan telah dibungkus sama ada di North Carolina ataupun di Quebec, Canada, dan ia juga seperti telah dihantar ke pelbagai lokasi. Dan ada juga kemungkinan berdasarkan apa diorang punya siasatan daripada pihak forensik semua kan, ada kemungkinan yang budak itu dia telah muntah untuk masa yang lama sebelum kematian dia tau. Okey, dan dia juga telah didapati memang kekurangan nutrisi guys. Okey, disebabkan pukulan kat kepala dia kan, dia dapat tunjuk lah yang bekas dekat kepala tu badan ni kan, dia punya bekas-bekas lebam, bengkak semua kan, yang menunjukkan dia punya mangsa ni tak cukup nutrition tau. Okey, sebab jelah bila kau cukup nutrition, kau punya kulit isi semua mungkin lah boleh tahan ke whatever pukulan ke luka ke apa kan. Okey, jadi itulah beberapa bukti daripada kes tersebut yang telah disiasat oleh pakar-pakar forensik. Pihak media dan juga para penyiasat juga berganding bahu untuk menyelesaikan kes ini guys. Okey, sebab kes ini dia mendapat liputan yang besar tau, tetapi dia tidak mendatangkan hasil lah. Okey, jadi pihak penyiasat tidak dapat meneruskan siasatan tersebut dan pada akhirnya dan malangnya kes ini terpaksa ditutup. Jadi selepas itu mangsa telah disemadikan di Potter's Field. Okey, Potter's Field ni biasanya dia famous untuk sebagai kawasan perkuburan untuk orang-orang yang tiada identiti tau. Jadi di situlah di mana The Boy in the Box ni telah disemadikan. Pada tahun 1988, mayat mangsa itu telah digali semula oleh para penyiasat untuk mendapatkan DNA. Tetapi malangnya profil DNA itu tidak dapat digunakan disebabkan ia terlalu lemah. Cuma yang bagusnya mereka masih lagi tidak berputus asa tau. Okey, sebab sebuah cubaan untuk mendapatkan DNA itu telah dilakukan lagi sekali pada tahun 2000 dan hasilnya tetap sama. Okey, cuma pada tahun berikutnya pula penyiasat akhirnya berjaya mendapatkan DNA yang lebih kuat. Okey, lebih kuat dan lagi jelas daripada gigi mangsa tersebut. Dan for sure lah mereka berharap DNA ini dapat digunakan untuk mendapatkan identiti mangsa pada masa hadapan. Dan mangsa itu telah dikuburkan semula di tanah perkuburan Ivy Hills, Philadelphia. So untuk kes ni kan, okey, mereka dah jumpa lah, okey, dah jumpa mayat tu, and then dia dah jumpa apa mungkin apa telah terjadi kat mayat tu, and also beberapa identiti dan juga DNA lah. Okey, DNA yang kuat mereka telah jumpa daripada gigi mangsa tersebut kan. Okey, so dekat sini siapa pula suspek dia kan? Diorang nak cari siapa mangkuk ayun yang telah membunuh budak ni tau. Okey, jadi untuk suspek pertama dalam kes ni adalah tak lain tak bukan Frederick Benosis, mamat budak yang kaki sekoreng tadi kan. Okey, Frederick ni dia dijadikan suspek kerana dia telah menemui mayat tersebut. Okey, dan dia kemudiannya telah dilepaskan setelah dia berjaya lulus dalam ujian pengesan pembohongan. Macam yelah, dia pun memang tak bersalah lah, okay, sebab dia pun tengah lalu kat hutan tersebut kan, and dia terjumpa. So basically dia bukanlah pembunuh budak tersebut. Okey, jadi disebabkan kekurangan petunjuk, pihak penyiasat tidak berjaya mencari mana-mana suspek yang lain tau. Okey, dan terdapat banyak gila teori telah dikeluarkan oleh pelbagai pihak untuk menyelesaikan kes The Boy in the Box ini. Pada tahun 2002, penyiasat dihubungi oleh seorang psikiatri daripada Ohio tau. Okey, dan psikiatri itu mengatakan bahawa salah seorang daripada kliennya mempunyai kaitan dengan pembunuhan The Boy in the Box ni. Dan klien tersebut dikenali sebagai M. Okey, menurut M, ibu dan bapa mangsa telah menjual mangsa kepada keluarga M, dan M mengatakan yang ibunya telah mendera si mangsa selama 2 tahun. Tak tahu benda ni betul ke tidak, tapi kalau betul lah, kesian betul lah mangsa ni kan. Aku tak boleh imagine lah ada ibu bapa yang macam tu dalam mendera, lepas tu boleh jual pula dekat si M ni kan. Weh, aku tak boleh brain weh. Dan penderaan itu diakhiri dengan kematian mangsa. Dan terdapat satu malam ni kan, mangsa itu dia telah muntah di bilik mandi, dan ini menyebabkan ibu M marah lalu bertindak untuk memukul mangsa sehingga mati. Aduh hai, member muntah je kot, tak perlulah nak dera sampai mati kan. Buang kau ni, crack lah sel kepala otak kau.
Jadi teori ini juga telah diterima oleh pihak penyiasat, okey, disebabkan maklumat yang diterima itu selari dengan hasil otopsi yang menyatakan mangsa dipercayai muntah 2 atau 3 jam sebelum kematian dia. Dan maklumat ini juga dia tidak didedahkan kepada orang awam dan mustahil untuk M tahu tentang perkara ini. Walau bagaimanapun, teori M ni juga telah ditolak disebabkan wanita tersebut mempunyai masalah mental. Untuk teori yang seterusnya pula adalah sebuah rumah anak yatim yang terletak kira-kira 1.5 batu daripada tempat kejadian adalah satu lokasi polis pertama yang ingin diperiksa. So dekat rumah anak yatim itu terdapat 8 anak angkat yang tinggal di sana pada masa itu tau. Okey, dan semua kanak-kanak yang berada di rumah itu telah diperiksa dengan rapi. So berkenaan dengan teori rumah anak yatim ni kan, terdapat spekulasi yang masih wujud tau bahawa pemilik rumah anak yatim tersebut bernama Arthur Nicoletti, dia telah terlibat dalam kes ini. Sebabkan dia enggan untuk mengambil ujian pengesan pembohongan tau. Okey, dan bukan itu saja tau. Okey, sampaikan pakar psikik pun telah dipanggil untuk membantu siasatan ini dengan membawa penyiasat terus ke rumah tersebut. Okey, dan penyiasat yang telah dibawa oleh psikik kan, penyiasat dia tak pernah datang dekat rumah anak yatim tersebut tau. Okey, so mereka mungkin terpaksa think outside of the box dengan memanggil psikik guys untuk settle kes ini. Impressive ah, intelligent. Teori yang ketiga ataupun teori yang terakhir pula adalah pada 31 Oktober 1955, Stephen Craig Damon, anak kepada seorang juruterbang, telah diculik dan pada masa itu Stephen hanya berusia 34 bulan. Dan budak si Stephen ni kan, dia memang menepati ciri-ciri The Boy in the Box ni tau, di mana dia ni mempunyai watak berwarna biru dan juga berambut perang. Dan para penyiasat berpendapat bahawa besar kemungkinan Steve Damon ni adalah The Boy in the Box. So disebabkan itu, pihak polis pun mereka telah menyerahkan cap jari mangsa untuk dianalisis dan mereka juga menyerahkan rekod kesihatan serta x-ray mangsa untuk dibandingkan dengan Steven ni. Tetapi hasil dia tiada persamaan yang telah dijumpai. Diorang jam lagi guys. Diorang macam aduh apa ni kan, mana lagi nak korek bukti kan. Diorang pun sudah jam guys. Kesian jugalah diorang ni Jadi penyiasat pun mereka telah mengesahkan bahawa Steve Damon ni bukanlah The Boy in the Box. So kehilangan Steve Damon ini juga tidak dapat diselesaikan dan pada tahun 2003 polis membuka kembali kes tersebut. Nampak? Dalam crime ada crime lagi guys. Okey, mula nak cari The Boy in the Box ni, sekali terjumpa pula anak pilot ni yang hilang kan. Nak kena buka pula dah jadi 2 kes dan satu cerita ni kan. Lagi serabut lah diorang ni petak mat. Polis sekali lagi memberi kemungkinan bahawa Stephen Damon ni dia adalah The Boy in the Box dan mereka mengatakan tiada bukti kukuh pada penyiasatan awal untuk menolak kemungkinan ini. Teknologi forensik yang semakin maju pada tahun 2003 bakal memberikan bukti yang lebih kukuh dan pihak polis mereka berjaya menjumpai kakak Stephen Damon dan mendapatkan DNA dia. Dan DNA ini kemudiannya telah dibandingkan dengan The Boy in the Box dan ujian DNA ini berjaya membuktikan bahawa Stephen Damon ni bukanlah mangsa yang dicari-cari itu tau. Okey, dan kes penculikan kes Damon ini juga masih belum selesai sehingga hari ini. So macam aku cakap korang tadi, ini adalah satu unsolved case tau. Okey, tetapi bukan satu saja tapi 2 guys. Okey, dalam kes kehilangan budak The Boy in the Box ni kan, terkeluar pula lah kehilangan anak pilot si Stephen Damon ni kan. Okey, so 2 kes ini masih lagi menjadi satu misteri yang aku percaya sampai sekarang mereka masih lagi berusaha untuk menyelesaikan kes ini. So bagi aku agak interesting lah cerita ni sebab pelbagai-bagai cara yang telah dilakukan oleh pihak-pihak berwajib yang pihak polis, pihak forensik, semua penyiasat semua kan, mereka telah cuba whatever cara untuk mencari identiti The Boy in the Box ni tau, tetapi masih lagi tak jumpa guys. Tak tahu apa nama dia, datang daripada mana. Mereka cuma tahulah apa warna mata, apa color rambut, benda-benda macam tu lah, tetapi it is still remain as an unsolved case.
So aku harap korang terhibur dengan konten aku hari ni. Aku nak minta maaf atas segala kekurangan, and aku nak cakap thank you sebab tengok video aku berawal sampai habis. I really appreciate the support guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. As always, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy guys. Bye bye. Haus banget. Action weh.